Nama Saari Amri memuncak di era 90-an sebagai komposer yang menjadi rebutan ramai penyanyi di Malaysia. Sentuhan lagu ciptaannya sering menjadi hit dan siulan peminat muzik tanah air. Lagu dari kumpulan UK iaitu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu adalah berdasarkan kisah cinta Saari Amri sendiri. Namun, ketika namanya memuncak, satu kemalangan ngeri ketika dia menunggang motosikal berkuasa tinggi hampir meragut nyawanya. Sebelum kemalangan itu, dia mendakwa pernah diugut oleh seorang lelaki dengan kata-kata, "Aku tak akan lepaskan kau, Saari. Walau ke lubang cacing sekalipun, aku tetap akan mengikori kau." Apa sebenarnya yang berlaku? Ikuti kupasan selanjutnya. Saari Amri atau nama sebenarnya Saari bin Juso dilahirkan pada 13 April 1966 dalam sebuah keluarga yang susah di Tanah Merah, Kelantan. Bapanya hanya membuat kerja-kerja kampung dan ibunya tidak bekerja. Pada umur 3 tahun, kedua ibu bapanya berpisah dan dia diserahkan kepada neneknya. Dia membesar bersama neneknya tanpa kasih sayang ibu dan bapa. Seperti kanak-kanak yang lain, Saari mula bersekolah pada umur 7 tahun. Perasaan sedih dan rindu pada ibunya semakin membuak-buak apabila melihat rakan-rakan lain dihantar dan diambil oleh ibu masing-masing apabila ke sekolah. Dia mula menyimpan hasrat untuk berjumpa ibunya walaupun dia tahu bahawa adalah mustahil kerana dia tidak mempunyai wang untuk tambang bas ke kampung ibunya. Hasrat itu dipendamkan sehingga tamat darjah 6. Saari kemudian mengambil keputusan untuk tidak meneruskan persekolahan dan hasratnya tidak dibantah oleh neneknya. Keinginan untuk berjumpa ibunya timbul semula setelah dia tidak ke sekolah. Dia kemudian nekat untuk lari dari rumah dan ke kampung ibunya tanpa pengetahuan neneknya. Pada hari yang dirancang, dia keluar secara senyap-senyap menyelusuri jalan kereta api. Dia berjalan tanpa henti sehinggalah dia sampai ke satu kampung yang dia sendiri tidak tahu apa nama. Di situ ramai penduduk kampung yang bertanya dari mana dia datang dan tujuan. Saari kemudian berterus terang bahawa dia ingin ke rumah ibunya. Seorang penduduk yang simpati kemudian menumpangkan dia bermalam dan berjanji akan menolong Saari. Pada hari esoknya, penduduk kampung itu menghantar Saari ke bandar dan dia dapat mencari sebuah lori yang kebetulan akan ke kampung ibunya. Saari kemudian menumpang lori tersebut. Nasibnya agak kurang baik. Ketika sampai ke kampung ibunya, dia mendapat tahu ibunya telah berpindah ke Terengganu kerana bekerja di sana. Dia yang sedikit kecewa kemudian memutuskan ingin ke Terengganu. Seorang lelaki kemudian sudi menumpangkan Saari menaiki keretanya ke Terengganu setelah simpati mendengar kisahnya. Pada petang itu juga, mereka sampai ke rumah ibu Saari. Hanya air mata dan pelukan hangat mengiringi pertemuan itu. Setelah itu, Saari tinggal bersama ibunya dan membuat kerja-kerja kampung. Menginjak usia 16 tahun, dia membuat keputusan untuk keluar bekerja di Singapura sebagai buruh kontrak. Pendapatannya agak lumayan dan dia sering bercuti pulang ke kampung menjenguk ibunya. Saari kemudian jatuh hati dan bercinta dengan seorang gadis di kampungnya, tetapi keluarga gadis itu mendapat tahu dan menghalang perhubungan mereka. Pada mereka, Saari hanya bekerja sebagai buruh kontrak dan tidak mungkin dapat menjamin kebahagiaan hidup anak mereka. Kecewa dengan kejadian itu, dia terus tinggal di Singapura dan jarang-jarang pulang ke kampung. Untuk mengubati hati yang luka, dia mula bergaul dengan band boy di Singapura. Dia juga turut membeli sebuah gitar dan buku untuk mempelajari selok-belok muzik. Lama-kelamaan, minatnya kepada muzik semakin bercambah dan dia dapat mencipta lagu. Kawan-kawannya memberikan sokongan dan semangat. Saari mula merakam lagu di dalam demo tape dan menghantar lagu ciptaannya kepada komposer-komposer terkenal di Malaysia pada ketika itu seperti A. Ali, Ahmad Nawab, Manan Ngah dan ramai lagi. Malangnya dia tidak mendapat apa-apa jawapan dari mereka. Kawan-kawannya terus memberikan semangat dan mencadangkan Saari berhijrah ke Kuala Lumpur kerana di sini bakatnya tidak dipandang dan Kuala Lumpur adalah tempat untuk orang-orang yang berbakat sepertinya. Setelah difikir semasak-masaknya, dia mengambil keputusan untuk berhijrah ke ibu kota. Pudu Raya adalah tempat pertama yang Saari jejak setelah sampai. Dia juga tiba-tiba menjadi panik apabila memikirkan apa sebenarnya yang hendak dibuat di sini. Usahkan saudara mara, seorang kawan pun dia tidak kenal. Setelah bertenang, dia mengambil keputusan untuk ke pejabat syarikat rakaman seperti BMG
Warner Music dan lain-lain. Tujuannya untuk mencuba nasib jika syarikat-syarikat itu dapat menerima lagu-lagu ciptaannya. Malangnya, dia tidak dipandang langsung oleh mereka. Saari amat kecewa tetapi sedar orang baru dan tidak ada nama sepertinya perlu bermula dari bawah. Dia kemudian menyewa hotel murah untuk bermalam dan tidak berputus asa mengharap peluang dari syarikat rakaman untuk menerima lagu ciptaannya. Setelah seminggu, duitnya makin susut dan Saari mengambil keputusan untuk pulang ke kampung ibunya. Dia memasang azam akan kembali ke Kuala Lumpur dan membuktikan bakatnya yang ada. Ketika di kampung, dia menceritakan apa yang terjadi di Kuala Lumpur dan dia yakin akan dapat mencipta kejayaan. Apa yang menghalangnya sekarang ialah wang. Dia perlukan modal untuk kembali ke sana. Ibunya dalam diam-diam menjualkan lembu peliharaan mereka. Duit jualan sebanyak RM500 diserahkan kepada Saari sebagai modal untuk ke Kuala Lumpur. Saari amat terharu dengan pengorbanan ibunya. Dia berazam tidak akan kembali ke kampung selagi tidak berjaya. Malangnya, episod yang sama berulang sehinggakan dia terpaksa menadah tangan untuk mendapatkan wang meneruskan hidup. Seorang lelaki kemudian menawarkan tempat tinggal dan bekerja sebagai pembantu di sebuah kedai miliknya. Saari menerima tawaran tersebut. Dia bekerja pada waktu malam sahaja dan pada waktu siang, dia pergi ke syarikat rakaman memberi demo tape lagu ciptaannya. Pada mulanya, dia bercadang ingin menyanyikan sendiri lagu-lagu ciptaannya. Tetapi salah seorang dari orang kuat syarikat rakaman berkata, mukanya tidak layak untuk menjadi penyanyi kerana tidak handsome dan seperti muka orang pecah rumah. Terguris hati Saari apabila mendengar perkataan yang diucapkan, tetapi dia hanya tersenyum pahit dan dalam diam mengakui hakikat sebenarnya. Benarlah kata-kata orang, jika tidak ada kabel atau kenalan, industri ini susah untuk ditembusi. Hanya kepada Tuhan dia berserah. Saari kemudian memadamkan hasrat untuk menjadi penyanyi, walaupun merasakan adalah tidak adil jika hanya rupa paras yang dipandang. Dia kemudian menumpukan kepada penciptaan lagu dan tidak berputus asa memanjat tangga-tangga syarikat rakaman yang ada untuk menghantar demo tape. Dia menganggarkan berpuluh-puluh lagu ciptaannya yang telah dibakul sampahkan. Rezekinya dalam bidang ini terbuka apabila komposer A. Ali mengambil satu lagunya untuk dimuatkan dalam album Rohana Jalil. Saari yakin inilah langkah pertamanya untuk diterima dalam industri muzik. Dia tidak berputus asa dan meneruskan rutin menjelajah syarikat rakaman, menawarkan lagu-lagu yang dicipta. Tidak lama kemudian, Dato' Aziz Bakar yang pada ketika itu merupakan orang kuat BMG Music tertarik dengan sebuah lagu ciptaannya bertajuk Pasti untuk dimuatkan dalam album kumpulan Mega. Saari juga ditawarkan bekerja sebagai storekeeper di sana. Peluang itu tidak dilepaskan oleh Saari walaupun gaji yang ditawarkan hanya RM300 sebulan. Rutin hariannya ialah membungkus kaset dan menghantarkannya ke kedai-kedai kaset yang berhampiran. Dalam masa yang sama, dia meneruskan minatnya mencipta lagu. Madah Berhelah yang dinyanyikan oleh Ziana Zain menjadi antara lagu hit ciptaan Saari ketika bekerja di situ. Saari juga mendaki tangga pekerjaannya satu demi satu sehingga dinaikkan pangkat sebagai manager. Dia kemudian berjaya menaikkan nama kumpulan UK, Umbrella dan Slam dengan lagu-lagu berhantu ciptaannya. Dia kemudian melangsungkan perkahwinan dengan wanita pilihannya sendiri. Setelah lama bekerja di BMG Music, dia mengambil keputusan untuk memulakan perniagaan sendiri. BMG Music telah bersetuju memberikan pinjaman sebanyak RM1.7 juta tanpa bunga kepadanya kerana menghargai jasa-jasa Saari yang telah berjaya melahirkan ramai artis dan kumpulan-kumpulan terkenal selama dia bekerja di situ. Saari yang terkejut dengan tawaran yang diberikan menerimanya dengan hati terbuka. Dia kemudian membeli sebuah rumah kedai tingkat untuk membuat studio rakaman dan melengkapkan peralatan studio itu dengan peralatan audio rakaman yang moden dari USA. Akhirnya tercapai juga hasratnya untuk memiliki sebuah studio rakaman sendiri yang canggih dan dia ingin membuktikan kepada orang-orang yang pernah mengatakan kerjaya sepertinya tidak ada masa hadapan. Syarikat Menora Music miliknya berkembang dan di bawah naungannya, banyak kumpulan-kumpulan rock terkenal era 90-an mendapatkan hikmatnya sebagai komposer.
Dia juga menawarkan perkhidmatan sewaan studio kepada pemain industri muzik yang berminat. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kumpulan UK yang bernaung di bawah syarikatnya disunting oleh salah satu syarikat rakaman gergasi di Malaysia. Dia merasakan keadaan ini adalah tidak adil kerana kumpulan itu masih mempunyai kontrak dengan syarikatnya. Dia mengambil keputusan untuk mempertahankan haknya dan tidak akan mengalah walau apa pun terjadi. Pelbagai usaha dilakukan olehnya untuk menuntut hak. Di tengah kesibukan Saari menguruskan kes berhadapan syarikat rakaman gergasi, dia dikunjungi oleh 2 orang gadis bawah umur yang berasal dari Sabah. Rupa-rupanya mereka berdua juga mempunyai masalah dan menceritakan segalanya kepada Saari. Dia juga menyedari salah seorang dari gadis itu bermata lebam dan kemerahan seperti dipukul. Simpati dengan gadis-gadis di hadapannya, Saari mengambil keputusan menolong mereka dan membawa mereka ke sebuah hotel. Di situ Saari menempah satu bilik untuk gadis-gadis itu bermalam. Pada fikirannya, biarlah mereka bermalam di hotel tersebut untuk sehari dua. Sekurang-kurangnya mereka selamat di situ. Semua itu dilakukan atas dasar simpati dan ingin menolong gadis-gadis itu. Pada esoknya, ketika Saari bersama kawan-kawan sedang bersarapan di kedai, teman lelaki salah seorang gadis yang diselamatkan telah datang berjumpa dan tidak berpuas hati dengan Saari. Teman lelaki gadis tersebut juga berkata dia tidak akan melepaskan Saari dan akan membalas perbuatannya. Saari dan kawan-kawannya terkejut dengan apa yang berlaku dan selepas itu lelaki tersebut terus berlalu. Saari kemudian melupakan peristiwa yang terjadi di kedai kerana dia tahu dia tidak melakukan apa-apa kesalahan dan niatnya hanya untuk menolong. Pada waktu pagi 3 hari selepas kejadian di kedai itu, Saari mula batuk-batuk dan ketika terbatuk, darah akan keluar dengan banyak. Dia terkejut kerana keadaannya sebelum ini sihat sahaja. Petang itu, sekali lagi dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah. Saari mengambil keputusan untuk membuat pemeriksaan di klinik. Doktor yang memeriksanya kemudian mengesahkan Saari dalam keadaan sihat dan tidak ada apa-apa penyakit. Dia kemudian menceritakan peristiwa di kedai tempoh hari dan menyatakan mungkin batuk berdarah yang terjadi berpunca dari kejadian itu. Doktor hanya ketawa dan seakan-akan tidak mempercayai cerita Saari. Doktor itu hanya menyuruh Saari berehat kerana mungkin batuk berdarah itu terjadi kerana Saari terlalu penat dan mengganggu kelancaran perjalanan darah di dalam badan. Saari akur dengan nasihat yang doktor berikan. Seminggu kemudian, dia diuji lagi. Kali ini, dia melihat satu imej tengkorak yang mengerikan berlegar-legar di ruang matanya. Tengkorak itu seolah-olah ingin mencekiknya. Dia tidak semena-mena akan menjerit meminta tolong apabila imej tengkorak itu muncul untuk mencekik. Masalah di syarikat yang belum selesai, keadaan batuk berdarah dan kini imej tengkorak yang berlegar-legar membuat Saari semakin tertekan dan kusut. Dia kemudian cuba berubat secara tradisional dan tidak berputus asa. Pada suatu pagi, ketika dia menunggang motosikal jenis Ducati 748 miliknya untuk menghadiri satu mesyuarat, dia mengalami kemalangan. Kejadian itu berlaku di Simpang 4 berhampiran Hotel di Palma Ampak. Fikiran Saari tiba-tiba kosong dan dia ternampak bayangan tengkorak yang mengerikan sejurus sebelum berlaku kejadian malang itu. Dia kemudian dihantar ke hospital oleh orang ramai. Di Hospital Tawakal, dia dimasukkan ke unit ICU dan dalam keadaan koma. Doktor yang merawat memberitahu isteri dan ahli keluarga terdekat bahawa keadaan Saari parah dan mungkin harapan untuk hidup agak tipis. Setelah 2 minggu dalam keadaan koma, Saari membuka mata. Isteri dan ahli keluarga amat bersyukur dengan perkembangan terbaru walaupun Saari masih tidak dapat mengecam dan mengenali sesiapa. 3 minggu kemudian, dia dibenarkan keluar dari hospital. Isteri dan keluarga mertua banyak membantu Saari dan secara perlahan-lahan ingatannya makin pulih walaupun tidak sepenuhnya. Saari kembali bekerja setelah yakin keadaannya makin pulih. Dia merasakan peristiwa yang berlaku seperti mati hidup semula. Pada bulan April 2002, Saari berpeluang menunaikan umrah bersama keluarganya. Saari meneruskan kehidupan seperti biasa dan kini aktif dalam perubatan tradisional. Dia yang berhasil membuat ubat mengubati penyakit kencing manis untuk ibu mertuanya
sering dikunjungi oleh orang ramai bagi mendapatkan ubat tersebut. Didoakan agar Seari Amri dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Subscribe channel Detektif Mina untuk mengikuti kisah-kisah lain yang menarik selepas ini. Sekian, terima kasih.